itu kita kena akur bahawa kita nak hidup di bumi Allah ini mengikut kehendak Allah. Ini suatu yang kita tak upaya, di luar dari kemampuan kita, dan itulah kelemahan kita yang paling besar. Itulah kelemahan manusia yang paling besar, bahawa dengan apa yang ada padanya, dengan akalnya, ia tidak mampu sama sekali untuk hidup sebagaimana yang Allah hendak. Itu kunci dia. Hidup sebagaimana yang Allah hendak, bukan hidup sebagaimana yang kita hendak. Kerana pertama sekali, sebab tak boleh kita hidup bagaimana yang kita hendak, kerana kita adalah hamba Allah. Apa tugas hamba? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dan Allah maha sempurna. Allah maha benar. Allah tidak berhajat apa-apa pun daripada kita. Tapi kita sebaliknya berhajat setiap ketika kepadanya. Sedarkah atau tidak oleh kita, bahawa kita boleh angkat mata kita boleh klip mata kita ni, satu klip, memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan pada bantuan Allah, memerlukan pada pertolongan Allah, memerlukan kepada keizinan Allah. Bila sampai masanya nanti Allah tak benarkan lagi, Allah tak izinkan lagi, ketika itu kita tak mampu lagi nak klipkan mata kita seperti biasa. Dah sampai masa yang Allah tidak benarkan. Itu apa yang disebut benda yang sangat kecil. Kita adalah hamba Allah. Bila kita hamba Allah, tak ada yang lain. Hidup ikut kehendak Tuhan kita. Dan seperti mana saya sebut tadi, kita hidup ikut kehendak Tuhan kita. Allah tidak ambil sebarang kepentingan, kebaikan daripada apa yang kita buat, daripada peraturan hidup sebagaimana yang Allah hendak itu. Allah tidak ambil sebarang faedah, tapi faedahnya balik kepada kita. Begitu juga kalau kita tak ikut petunjuk Allah, maka sudah tentu keburukan akan berlaku dalam hidup kita. Maka Allah tidak terlibat sedikit pun dengan keburukan yang berlaku pada diri kita akibat kita hidup tidak sebagaimana yang Allah hendak. Ini Allah nyatakan dengan jelas dalam beberapa ayat. Tapi satu ayat yang pendek, firman Allah Subhanahu Wa Taala, in ahsantum li anfusikum. Kalaulah kamu buat baik, kebaikan itu kembali kepada kamu di dunia dan di akhirat. Allah tidak dapat apa pun kebaikannya. Seperti yang disebut tadi, Allah bersifat maha sempurna. Ia tidak perlu apa pun bantuan daripada yang lain. Dia tidak ambil sebarang kepentingan, hatta daripada kepentingan hukum dia. Allah wajibkan itu, Allah haramkan ini, bukan itu untuk kebaikan Allah, kebaikan kita sendiri. Dan ayat tadi sikit lagi kita sambung ayat tu, wa in asaqtum falaha. Boleh fatah ingat ayat tu? In ahsantum. Kalau kamu buat baik, kebaikan untuk kamu dunia dan akhirat, bukan untuk aku, Tuhan kata. Wa in asaqtum, sebaliknya kamu bersikap menolak, bantah, buat apa yang Allah tak suruh dan tinggalkan apa yang Allah suruh, falaha, juga keburukannya untuk kamu, bukan untuk Allah. Dan dapat kita saksikan dalam kehidupan kita bahawa orang yang taat dan patuh kepada Allah, dialah orang yang terbaik di kalangan kita.
Dia tidak ada masalah dengan orang lain. Dan begitu juga orang yang jahat dari kalangan kita membawa masalah yang besar, bukan saja kepada dia, tetapi kepada kita. Jadi, Allah tidak, oleh kerana itu Allah tak benarkan Allah tak benarkan sama sekali kepada kita untuk hidup ikut yang kita nak. Kenapa? Kerana kita adalah hamba-Nya. Oleh itu letakkan diri kita sebagai hamba Allah dengan ikut apa yang suruh dan tinggal apa yang dilarang. Saya teringat seorang Yahudi perempuan. Dia jumpa Rasulullah SAW dalam semua keadaan, dalam banyak keadaan. Dia jumpa Rasulullah ketika Rasulullah makan. Dia kata, inilah orang yang makan sebagai hamba Allah. Yahudi ini beriman dengan Allah. Dia jumpa Rasulullah bersalat. Inilah seorang yang dirinya mengikut kehendak Tuhannya. Dia jumpa Rasulullah tak sihat. Inilah orang yang meletakkan diri dia sebagai hamba Allah ketika tak sihat. Dia lihat Rasulullah semasa sihat. Inilah orang yang meletakkan diri dia sebagai hamba Allah ketika dia sihat. Itu pengakuan seorang Yahudi perempuan. Okey. Itu hakikat. Kita tak mampu, seolah balik, kita tak mampu nak buat satu peraturan yang berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah tahu kemampuan kita. Sebab dia yang jadikan kita. Yang mencipta sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Yang mencipta sesuatu, dialah sahaja yang mengetahui sesuatu. A sampai Z. Tidak ada yang mengetahui sesuatu secara tepat, secara meluas, secara hakiki, melainkan pencipta sesuatu. Siapakah yang kenal keadaan, kata-kata apa, anak kunci ni namanya. Maka seluruh pengetahuan mengenai anak kunci dia dan keretanya sekali di tangan orang yang buat dia. Tahu, sebut apa. Dia dengar Indian, dia tahu kereta tu. Kereta ini, dia tahu. Sebab yang mencipta sahaja mengetahui segala. Jangan kita heran bila Allah ceritakan tentang laut, Allah ceritakan angkasa, Allah ceritakan malaikat, Allah ceritakan segala-galanya. Semuanya betul. Sebab yang menceritakannya itu adalah pembuat sesuatu. Kenapa kita tak banyak benda atau perkara yang kita tak kenal, tak tahu tentang diri kita sendiri? Dan saya sudah guna diri saya 70 tahun. Takkan saya tak faham semua sekali diri saya? Tak. Kerana pengetahuan diri saya semuanya ada pada penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu berkaitan apa nak berlaku besok. 2 jam lagi apa nak berlaku kita tak tahu. Kerana pengetahuannya bukan di tangan kita. Susah kata kita tak tahu apa nak berlaku pada anak kita, apa nak berlaku pada jiran kita. Malah apa nak berlaku pada diri kita pun kita tahu. Dan apa yang ada dalam diri kita pun kita tak tahu. Semuanya di tangan penciptanya. Okey, satu. Kerana kita hamba Allah. Oleh itu letakkanlah diri kita hamba Allah pada setiap ketika. Seperti mana yang aku oleh seorang Yahudi perempuan tadi, bahawa inilah orang yang apa keadaan sekalipun dia meletakkan diri sebagai hamba Allah. Kita begitulah juga. Seronok kita sebagai hamba Allah, jangan seronok sebagai hamba syaitan. Sedih kita sebagai hamba Allah, jangan sedih kerana menjadi hamba nafsu dan sebagainya. Jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba harta benda. Kerana semua benda-benda ini yang lain daripada Allah, semua setaraf dengan kita. Apa setarafnya? Setaraf di sudut mana? Setaraf mereka ini semuanya statusnya hamba Allah atau statusnya makhluk Allah. Oleh itu jangan sembah makhluk, tapi sembahlah Tuhan yang menjadikan makhluk itu. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Satu ayat surah Baqarah.
wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Kerana Tuhanmu pencipta kamu. Bukan sekadar pencipta kita, malah pengurnia segala apa yang ada pada kita. Daripada kepala hidup. Jadi macam sebut tadi, kita boleh klipkan mata kita itu sekali dengan pertolongan Allah. Kerana Allah lah menjadi tumpuan di seluruh makhluk dia. Allahus Samad yang kita baca dalam Fatihah. Ada dalam Qul Huwallah, surah Ikhlas. Allah itulah saja tempat tumpuan seluruh makhluk dia. Kita boleh tarik nafas sekali. Ini besar sekali. Tarik nafas ni kan. Dah besar dah. Banting dengan kelip mata tadi. Maka ulama menyebut, ulama sufi menyebut, kita boleh tarik sekali nafas dan hembus sekali nafas. Tidak ada nilai yang boleh diletakkan dengan apa yang ada dalam dunia ni. Boleh tarik tu nafas dan kita lepas tu nafas, nilainya lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Jadi, letakkan diri kita sebagai hamba Allah dalam semua keadaan. Hatta salati, kita sebut kan, yang salati, nusuki, mahyaya, wa mamati. Salat aku sebagai hamba Allah. Nusuki, ibadat-ibadat lain pun sebagai hamba Allah. Kita belajar, cari ilmu bagaimana nak salat, bagaimana nak ibadah, supaya menepati apa yang Allah hendak. Kalau yang pada apa yang Allah hendak, semua Allah tak terima, tak kena-mena dengan Allah, tak sampai kepada Allah. Di samping apa yang lain daripada peraturan Allah yang kita ikut, semuanya peraturan yang dicipta oleh siapa? Selain peraturan hidayah Allah, peraturan hidup yang dicipta oleh manusia, oleh nafsu manusia. Maka oleh kerana lain daripada hukum Allah, lain daripada peraturan hidup Allah, ciptaan nafsu, ciptaan manusia, maka dia bersifat dengan sifat manusia. Di antara sifat manusia kurang dan lemah dalam semua segi. Maka begitulah hukum yang manusia buat. Maka sebab itu hukum manusia buat ni mungkin sesuai untuk satu masa, mungkin sesuai untuk satu keadaan, mungkin sesuai untuk satu golongan, sekumpulan daripada manusia, tapi tak sesuai untuk semua masa, tak sesuai untuk semua tempat, tak sesuai untuk semua makhluk. Itu benda yang dicipta oleh manusia. Maka sebab itu kita heran kalau dalam parlimen sana ada pindaan RUU pindaan. Kenapa dipindah? Kerana dah luput tarikh kan. Tapi Allah buat mentari, Allah ada pindah. Mula Fatah. Tak ada mana. Tak ada. Macam dulu ya. Malah 1 juta, 2 juta, berapa lagi lama matahari tetap itu. Tak dipindah sebab apa? Kejadian dah cukup sempurna. Memberikan seluruh kebaikan kepada kita. Bukan sahaja beri kita, semua makhluk Allah memerlukan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada matahari, Allahu Akbar, akan binasa alam ini. Air juga, kan? Walaupun yang menggunakan air itu masyarakat majmuk. Kerana ada orang timbulkan tak sesuai hukum Allah ini. Kerana masyarakat majmuk, dia kata kan. Allah cipta air. Bukan saja manusia minum air. Binatang pun minum air. Semua sesuai belaka. Elok belaka, lengkap. Allah tak pindah air itu. Apa itulah keadaannya. Menunjukkan ciptaan Allah amat sempurna. Yang sesuai pula untuk semua makhluknya. Kerana satu lagi, tadi saya kata apa tadi? Yang mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang luas, dengan pengetahuan yang tepat ialah apa tadi? Pencipta sesuatu. Dan satu lagi formula saya nak bagi. Ini formula dalam ilmu akidah. Tidak ada yang sesuai untuk sesuatu, melainkan apa yang ditentukan oleh penciptanya. Kita sesuai dengan cahaya matahari Allah kerana sama yang kita matahari Allah jadikan, kita pun Allah jadikan. Maka sesuailah matahari Tuhan kita sebagai makhluk Allah. Dan satu perkara lawannya pula, benda yang tidak dicipta oleh pencipta sesuatu, dia tak sesuai untuk sesuatu. Ulang balik.
benda yang tidak dicipta oleh pencipta sesuatu, maka ia tidak sesuai dengan sesuatu. Peraturan yang ada pada kereta, yang mudah, pada kereta Proton Saga, tak sesuai peraturan itu untuk kereta Mercedes. Pasal apa? Penciptanya berlainan. Oleh kerana Allah alam ni semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum juga ciptaan Allah, peraturan juga peraturan yang datang tu daripada ciptaan Allah, maka sesuailah untuk semua makhluk Allah. Macam mana matahari itu sesuai untuk semua makhluk Allah yang memerlukan cahaya. Macam mana air sesuai pada semua makhluk Allah yang memerlukan air, hilang dahaga. Sesuai. Maka amat tak kena kalau orang kata bahawa hukum Allah ni ada yang tak sesuai. Na'udzubillah. Baik, kita pergi balik pada yang tadi. Kita tak mampu membuat satu peraturan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Kerana itu di luar dari kemampuan kita. Di luar daripada jangkauan akal kita. Kalau kita buat juga, itu adalah, kita buat peraturan hidup. Itu adalah berdasarkan kepada apa? Kepada akal. Faham eh? Apa pun kita cerita, profesor ke apa ke, dia buat tu peraturan itu berdasarkan kepada akalnya. Bukan berdasarkan kepada Allah, pada kehendak Allah. Satu perkara saya nak terang tuan-tuan ni. Akal kita ni macam mana anggota yang lain? Apa dah macam mana anggota yang lain? Terhad kemampuan dia. Akal tidak segala-galanya. Macam mata kita pandang sesuatu, ada had yang kita boleh lihat, jarak yang tertentu. Itu pun dengan syarat kalau tak ada apa, lindungan. Syarat pula lagi kalau ianya ada cahaya, ke gelap tak lihat juga. Jarak pula, jarak yang terhad. Tak boleh jauh sangat, tak nampak. Dekat sangat begitu, tak nampak dia. Ada had kemampuan mata kita. Telinga dan seterusnya, semua ada had kemampuan. Maka begitu juga akal, dia ada had kemampuan. Saya nak luahkan sikit tentang akal ni. Saya kata tadi, akidah kita bahawa akal bukan segala-galanya dalam menentukan sesuatu. Akal bukan segala-galanya dalam menentukan sesuatu. Segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetapkan satu hukum, dia tahu apa yang baik daripada hukumnya itu. Oleh itu, apa tugas akal? Kena tahu fungsi akal. Jangan salah guna. Apa pun, Tuan Syed, kalau salah guna, apa jadi? Apa pun kalau salah guna, membahaya. Merbahaya. Salah guna. Kenapa dadah tu merosakkan? Kerana salah guna. Sedangkan dadah amat perlu pada manusia untuk menyelamatkan nyawa. Tapi bila salah guna, apa pun salah guna, bahaya. Hatta penawar itu, kalau salah guna, bahaya. Penawar itu akan jadi penawar kalau ikut dia punya peraturan guna dia. Ikut, kalau ubat, ikut dos dia. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau tak ikut dos dia, penawar atau ubat tadi akan jadi racun. Kalau betul cara guna, racun akan jadi penawar. Masalah kita sekarang ni ialah, daripada situ apa masalah kita? Yang serba tak kena ni apa masalah ni? Masalahnya salah guna. Masalahnya salah undang-undang. Kerana undang-undang yang lain yang berundang Allah, manusia buat. Manusia buat satu berdasarkan kepada akal. Jadi fungsi akal yang pertama ialah apa?
Yang pertama ialah untuk membenarkan hukum Allah. Itu tugas akal. Ini wajib dibuat. Akal kata sami'na wa ata'na. Benar dan kami ikut. Ini akal yang siuman. Ini haram. Agak itu haram. Akal kata benar, ianya haram. Kalau dibuat, yang haram akan datangkan kerosakan besar kepada kita. Jangan salah guna. Karena fungsi akal yang pertama, yang paling penting, tugasnya ialah untuk membenarkan segala apa yang datang daripada Allah, yang terdapat dalam ajaran Allah SWT. Itu yang orang kata apa? Yang positifnya. Yang negatifnya, dia apa pun ada positif, ada negatif. Terima apa yang datang daripada Allah, benarkan apa yang datang daripada Allah, kerana Allah itu bersifat maha benar. Kita baca Quran, sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Kebenaran apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah cerita tentang alam ni, Allah cerita alam dunia, Allah cerita alam akhirat. Betul belaka sebab yang menceritakan itu orang yang mengetahui segala-galanya. Allah yang mengetahui segala-galanya. Oleh itu, apa juga peraturan yang lain daripada peraturan Allah, tolak. Merosakkan diri dan merosakkan alam ini. Kalau ia bercanggah dengan hukum Allah. Kena ada sikit. Kalau ia bercanggah dengan hukum Allah. Itu yang pertama, tugas akal. Yang kedua, tugas akal, kita ringkaskan. Tugas akal ialah untuk menerima hukum Allah. Nak terima hukum Allah perlu akal. Sebab itu dalam apa juga pelaksanaan kepada hukum Allah. Sama hukum Allah mengenai salati, nusuki, mahyaya, urusan hidup, wa mamati dan urusan mati, semuanya di antara syarat terpentingnya adalah berakal, kan? Bab semayang, di antaranya mestilah orang yang baligh, berakal. Kerana orang yang berakal saja yang ada akal yang siuman, dia boleh menerima hukum Allah. Apapun akal syarat. Tapi bukan akal segala-galanya. Yang menentukan segalanya Allah, akal tugas pertamanya benarkan apa yang ditamakan Allah, kerana Allah itu bersifat maha benar. Yang keduanya pula, hendaklah kita menerima. Jangan kita benarkan tapi kita tolak. Menerima apa yang dibenarkan oleh akal yang datang daripada Allah Ta'ala itu diterima. Maka bila dia benarkan sesuatu, maka logiknya mesti terima. Tetapi kalau dia menolak sesuatu dan yang datang daripada Allah dan mendustakan apa yang datang daripada Allah, akal ini sudah tidak siuman lagi. Akal ini sudah tidak berfungsi. Akal ini telah gila. Disebut oleh Nabi SAW, "Ati' rabbaka fatusamma aqilan." Taatlah segala perintah Tuhanmu. Kerana kalau kamu berbuat demikian, kamu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang taatkan hukum Allah. Wala ta'sihi fatusamma jahilan. Jangan kamu tolak hukum Allah. Kamu tu akal. Jangan kamu, wahai akal, kamu tolak hukum Allah, ketika itu kamu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Na'udzubillah. Tolak hukum Allah orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang jahil. Dia tak tahu hakikat diri dia siapa. Dia tak tahu siapa Tuhan dia. Dia tak tahu apa kebaikan kita terima hukum Allah. Dia tak tahu apa kebaikan daripada kita, daripada
melaksanakan semua atau menggunakan segala apa yang Allah suruh. Menggunakan segala apa yang anugerah kepada kita. Dia tak tahu apa kebaikan. Sedangkan dia adalah hamba Allah. Kita dah benarkan, kena terima. Benarkan seluruhnya, terima seluruhnya. Jangan benarkan sebahagian, terima sebahagian. Jangan. Dan yang tiga, saya nak bagi 4 cukup lah, tugas akal ni. Yang ketiga, tugas akal, fungsi akal. Yang kerana itu Allah jadikan, Allah cipta akal pada kita. Ialah untuk memahami. Lupa tutup. Yang ketiga apa? Untuk faham. Kita tak boleh faham satu dengan mata, tak boleh faham satu dengan telinga, tak boleh faham satu dengan tangan. Halo, ya. Jawab je ya. Halo. Salam. Ya, siapa? Taman Meru? Taman Meru mana? Suria. Ya. Begini. Sekarang ni saya dalam kuliah ni. Minta maaf saya pun tak pun nak silentkan telefon saya. Tengok dalam setengah jam lagi boleh. Boleh telefon saya. Saya tak boleh jawab secara ringkas. Okey, baik. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Dah